Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa sebenarnya individu terlibat skandal nafas? Ini jawaban dan respon Mat Sabu. Wow, sekarang ini ada 3 skandal paling panas di Malaysia. Ada 4 skandal paling panas di Malaysia. Paling panas sekali melibatkan skandal rasuah Adun Sabah yang masih lagi dalam proses siasatan. Kedua, skandal yang antara paling panas di Malaysia ialah melibatkan skandal safe house ataupun skandal Raja Pasir di Selangor. Masih ingat skandal pasir? Sekarang skandal itu seakan-akan macam senyap, macam itulah kan. Skandal yang ketiga, yang paling besar di Malaysia juga ialah melibatkan fashion valet. Ini pun satu skandal yang masih lagi dalam siasatan. Dan skandal yang keempat yang juga panas di Malaysia ialah skandal melibatkan nafas atau pertubuhan peladang. Nafas baru-baru ini telah dilaporkan pelembagaannya telah pun digantung karena beberapa perkara. Akhirnya, seluruh warga Malaysia tertanya-tanya, siapa di sebalik individu ataupun individu yang terlibat dengan skandal nafas itu siapa? Siapa individu yang sebenarnya terlibat di dalam skandal nafas? Adakah ianya berlaku pada era Anwar Ibrahim atau Ismail Sabri Yaakob, atau berlaku sejak sekian lama, sejak semasa pentadbiran Barisan Nasional lagi? Ini jawapan dan respon Mat Sabu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu tidak mahu menuding kepada sesiapa berhubung skandal salah guna kuasa dalam pertubuhan peladang kebangsaan nafas. Dalam Dewan Rakyat hari ini, Muhammad Sabu memberi kepercayaan sepenuhnya kepada SPRM untuk menjalankan siasatan. Soal orang ini didakwa terlibat dalam penyelewengan. Sekarang ia di peringkat penyiasatan dan SPRM telah masuk, kata Mat Sabu. Maka dengan ini disahkan oleh Mat Sabu ataupun oleh menteri tersebut bahawa SPRM sah telah masuk dalam skandal ini di nafas. Kata Mat Sabu, kita tidak mahu menuduh pinpoint kepada sesiapa, sama ada bekas menteri, bekas timbalan menteri ke, atau menteri sekarang ke. Jangan tuduh-menuduh, kata Mat Sabu. Yang penting kita minta SPRM siasat dan kita akan beri kerjasama, kata Mat Sabu lagi. Laporan atas pendakwaan mereka kita harap tidaklah menyatakan ianya berlaku pendakwaan terpilih, katanya lagi. Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan Simzi Zen, PH Bayan Baru pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri hari ini. Sementara itu, Muhammad Sabu berkata, kontroversi dan masalah yang melanda nafas juga pernah berlaku dalam agensi kerajaan lain sebelum ini. Dan selepas bantuan daripada kerajaan seperti bailout, agensi terbabit kembali berjaya sehingga ke hari ini. Beliau memberikan contoh bagaimana kerajaan sebelum ini pernah membantu Bank Kerjasama Rakyat Malaysia yang sebelum ini pernah berdepan masalah, namun ketika ini menjadi antara institusi bank terbaik di negara ini. Nafas pun selepas ini akan bernafas semula dan berada pada landasan terbaik, insya-Allah, kata Mat Sabu lagi. Saudara-saudara sekalian, memang kita semua rakyat Malaysia, khususnya para pengulas politik, pemerhati politik dan pengikut politik di Malaysia, peminat-peminat politik di Malaysia, sebenarnya mahu tahu siapa dalang di sebalik
skandal nafas. Semoga dalang itu dapat didakwa, kata netizen. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bila bercakap tentang Najib, Anda pasti ingat Jolo. Bila mengingat hukuman penjara Najib, Anda pasti mengingat Jolo. Ada ramai penganalisis politik menyatakan bahwa untuk dapat membebaskan Najib di penjara, bukanlah melalui cara permohonan pengampunan maupun melalui politik. Cara paling bagus untuk membebaskan Najib ialah tangkap dalang utama yang menyebabkan Najib tersalah langkah, yaitu Jolo. Kata netizen dan pengulas politik, mereka kata kalau Jolo dapat ditangkap, mereka percaya Najib boleh dibebaskan. Dan ramai yang menggesa kepada ahli UMNO supaya bukan bergaduh dengan Anwar Ibrahim pula. Bukan menuntut dengan Anwar Ibrahim supaya Najib dibebaskan, mahkamah membebaskan Najib. Tetapi mereka, yaitu penyokong-penyokong Najib, sepatutnya lebih lantang dan bersuara supaya Jolo cepat-cepat ditangkap. Itulah yang perlu dilakukan, kata beberapa orang pengulas politik. Bukan meminta pengampunan, bukan menyalahkan hakim, tetapi mula dengan lantang menyuarakan supaya Jolo segera ditangkap. Persoalan besar baru-baru ini ialah di mana lokasi Jolo. Kenapa Jolo masih belum dapat ditangkap? Jolo berada di mana? Takkanlah Jolo berada di planet yang bukan di bumi, kata mereka, sehingga susahnya mau ditangkap. Jadi baru-baru ini, dalam laporan ini, kita digemparkan rupa-rupanya Jolo bukanlah berada jauh dari Malaysia. Jolo sebenarnya dinyatakan bahwa berkemungkinan berada di sebuah negara yang hampir dengan Malaysia, yaitu Myanmar. Peguam Najib percaya Jolo kini berada di Myanmar. Safi Abdullah membuat kesimpulan berdasarkan keterangan bekas penasihat undang-undang 1MDB di mahkamah, menyatakan bahwa menyatakan bahwa Jolo mungkin berada di Myanmar. Jadi beberapa penyokong keras kuat Najib menyatakan kalau dah peguam pun boleh tahu Jolo berada di Myanmar, cepat pergi tangkap dia, kata mereka. Peguam Safi Abdullah percaya ahli perniagaan dikehendaki Low Tiak Jo yang juga dikenali sebagai Jolo berada di Myanmar. Selain daripada itu, peguam kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak itu berkata, beliau membuat kesimpulan ini berdasarkan keterangan bekas penasihat undang-undang 1MDB Jasmine Low di mahkamah. Tiada apa yang halang dia Jolo. Pada mulanya dia dikatakan berada di China, Dubai dan kemudian di Macau. Katanya di sesi bersama pemberita malam tadi. Namun menurut keterangan Low, ketika saya menyoalnya, saya fikir dia, Jolo, berada di Myanmar. Low menggunakan pasut Myanmar dan Low mengesahkan bahawa Jolo yang mengatur perkara itu. Jasmine Low, 50 tahun, adalah saksi pendakwaan ke-50 dalam perbicaraan Najib berkait dengan 1MDB di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada April, Low memberi keterangan bahawa telah berunding dengan pihak berkuasa dan menghantar representasi kepada kerajaan Malaysia semasa berada di Yangon, Myanmar pada tahun 2021. Jasmine Low kembali ke Malaysia tahun lepas. Jasmine Low mendakwa bahawa Jolo mengatur perjalanannya ke Myanmar dan pengawal sempadan di sana tidak mengecop pasport Malaysianya semasa ketibaan.
Jasmine Law kemudian dibawa ke Yangon dan diberikan pasport palsu untuk tinggal di sana secara bebas dengan menyamar sebagai warga Myanmar. Jasmine Law memberikan keterangan bahawa dia meramalkan akan ada masalah dengan pihak berkuasa Myanmar kerana pasport Malaysianya yang tidak dicop dan pasport tipu itu jika dia ingin meninggalkan negara itu. Pada Mei, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendengar bahawa Jolo adalah dalam menentukan cara 1MDB membuat pelaburan, walaupun tidak memegang sebarang jawatan dalam GLC itu. Ini menurut keterangan pegawai penyiasat SPRM, Nur Aida Arifin. Semasa pemeriksaan balas oleh Safi dalam perbicaraan rasuah Najib, penyiasat Malaysia dan AS menganggarkan sejumlah $4.5 bilion disalur keluar daripada 1MDB yang ditubuhkan pada tahun 2009. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Video rasuah, skandal rasuah melibatkan Sabah kini menjadi panas. Ini yang terkini mungkin akan berlaku di dalam kes membabitkan rasuah ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang menggemparkan kita semua ialah sekarang ini makin lama makin panas isu ini apabila pemberi maklumat dan juga bekas mantan CEO SMM kini pula menjadi sasaran. Bekas CEO SMM kini telah dilaporkan kepada pihak polis dan pihak PDRM. Apabila menurut laporan tersebut, didapati berlaku pelanggaran oleh bekas mantan CEO SMM tersebut. Ada beberapa kesalahan pelanggaran yang dilakukan. Hari ini, laporan ini menyatakan video rasuah, PH akhirnya akan buat pilihan. Politik Sabah menjadi jaringan gabungan politik yang paling rumit selepas PRU 15. Walaupun PH dilihat akan menjadi faktor penentu yang akan mengubah bentuk jaringan ini dalam PRN akan datang, perhatian kian tertumpu ke arah persoalan. Jika skandal rasuah yang mengaitkan gabungan pemerintah negeri itu akan memberi kesan kepada kerjasama politik di masa akan datang. Untuk memahami kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku, kita perlu melihat secara ringkas bagaimana penjajaran politik pada masa ini di Sabah terbentuk. Walaupun Sabah adalah ada sejarah politik yang kaya, sebahagian besar daripadanya dari tahun 1986 hingga tahun 2018 adalah dengan BN sebagai kerajaan. Tempat itu digantikan dengan warisan pada tahun 2018 dengan PH sebagai sekutunya. Namun, pemain politik utama di Sabah sekarang ialah Gabungan Rakyat Sabah atau GRS yang mentadbir negeri itu sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, GRS terdiri daripada Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan Parti Bersatu Sabah PBS. PN di Sabah pula terdiri daripada Bersatu, Parti Solidariti Tanah Air Kusta dan Parti Progresif Sabah SAPP. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku seterusnya? Penjajaran politik di Sabah menjadi semakin rumit selepas PRU 15 pada tahun 2022. Ketua Menteri Haji Jinor menyokong pengerusi PH Anwar Ibrahim dan kemudian mengetuai penghijrahan keluar daripada Bersatu untuk membentuk parti baru iaitu Gagasan Rakyat Sabah Gagasan.
Langkah itu disusuli STA dan SAPP, walaupun SAPP masih kekal sebagai komponen dalam Perikatan Nasional PN. Pertelingkahan dalam kerajaan Hajiji pada awal tahun 2023 membawa kepada penjajaran semula di peringkat negeri yang menyaksikan Barisan Nasional berpecah kepada dua kumpulan. Mereka yang berpihak kepada pengerusi BN Sabah, Bung Mukhtar Radin, disingkirkan daripada kerajaan negeri dan keluar dari GRS. Manakala 5 orang yang memberontak menyokong Hajiji untuk dia kekal terus sebagai Ketua Menteri Sabah. Penjajaran baru di peringkat Persekutuan dan Negeri menjadikan PH sebagai penentu utama di Sabah. Dengan PRN yang semakin hampir, BN dan GRS masing-masing menyatakan hasrat untuk membentuk kerjasama dengan Pakatan Harapan PH, tetapi tidak dengan satu sama lain. Bagi kedua-dua gabungan, memiliki PH sebagai rakan kongsi bermakna mendapat sokongan politik dan kerajaan di peringkat persekutuan. Namun begitu, PH kekal tidak menunjukkan sama ada akan memilih BN dan GRS sebagai rakan gabungan. Namun, skandal rasuah yang disertakan bukti daripada pemberi maklumat boleh mengubah keadaan itu. Semua yang dikaitkan dalam skandal itu yang melibatkan rasuah berkaitan projek perlumbungan mineral berpihak kepada Hajiji dan GRS. Hajiji sendiri dituduh menyalahgunakan kuasa dalam pemilihan pemberian lesen perlumbungan PL. Dia telah menafikan dakwaan itu. Walaupun petikan video yang didedahkan setakat ini belum membuktikan rasuah benar-benar berlaku, namun pemberi maklumat mendakwa versi penuh rakaman tersebut pula berbeza. Jika skandal ini dan kesannya terhadap kerajaan Hajiji mencapai kemuncak, PH yang berpegang kepada prinsip memerangi rasuah mungkin terpaksa meninggalkan GRS sebagai sekutu dalam PRN akan datang dan hanya bekerjasama dengan BN. Jika senario ini berlaku, GRS ada kemungkinan untuk kembali bersama PN, manakala warisan dijangka kekal bergerak sendirian. BN pula didakwa menjadi dalang di sebalik skandal yang didedahkan pemberi maklumat ini, dakwaan yang dinafikan oleh gabungan itu. Pada masa sama, imej BN Sabah juga tercalar selepas pembebasan Bung Mukhtar dan istrinya Zizi Izzati Abdul Samad dalam kes rasuah Rm 20,8 juta dibatalkan mahkamah dan mereka diarahkan untuk membela diri. Satu lagi kemungkinan yang boleh berlaku berkaitan PRN Sabah adalah PH tidak membuat sebarang keputusan selain mengelak bertembung dengan BN dan GRS. Ini memberikan keanjalan kepada PH untuk hanya membuat keputusan untuk menyokong pihak mana bagi membentuk kerajaan negeri sebaik selepas PRN berakhir. Ini memberi harapan fleksibiliti untuk hanya membuat keputusan mengenai pihak mana yang akan disokong untuk membentuk kerajaan negeri selepas pilihan raya selesai. Di peringkat persekutuan, kesan yang dijangka berlaku jika PH meninggalkan GRS adalah kecil. Anwar ada majoriti lebih 2/3 di Dewan Rakyat. GRS dan komponennya yaitu STA dan SAPP hanya menyumbang 6 ahli parlimen. Sebarang kehilangan sokongan daripada GRS ditampung oleh sokongan 6 bekas ahli parlimen bersatu yang kini menyokong kerajaan. PRN Sabah perlu diadakan selewat-lewatnya pada 9 Disember tahun 2025. Walaupun spekulasi menyatakan Hajiji mungkin membubarkan Dewan Undangan Negeri lebih awal. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe.